A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersiaran lagi hari ini ke rancangan Sepak Terajang Kehidupan STK bahagian 7. Alhamdulillah kita dah lalui 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Hari ini kita sangat bertuah special. Kita ada tetamu khas daripada negeri Mat Kilau, negeri Pahang. So Alhamdulillah kita ada Tuan Nasrul. Tuan Nasrul apa khabar? Alhamdulillah Dok. Cuma ada batuk-batuk sikit tu. Batuk-batuk suara masih sedap lagi Masih lagi menyanyi ke macam mana sekarang ni? Kontrak dengan syarikat rakaman tu dah tamat. Jadi kita menunggu kontrak baru lah. Mungkin AB Music Industry ke macam mana tu? Alright. Okey, kita mulakan program ni dengan ceria-ceria saja sementara menunggu yang lain masuk. Mungkin program ni adalah program yang bahagian yang ketujuh. Jadi seperti yang lain rakan-rakan kita tunggu beberapa orang untuk masuk. Dan jadi sementara tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Tuan Arifin Ghazali ni, pemain bowling yang paling hebat di Pantai Timur saya dengar. Pantai Timur sehingga kan ada kejohanan tak dibenarkan main saya ataupun tak dapat nak pergi ke macam mana Alright. Kita ada Cik Ikhwan Muhammad Zaman. Assalamualaikum semua hadir. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sentiasa support program kami. Dan seperti biasalah saya terangkan sedikit bagi yang mungkin kali pertama join ataupun masuk FB Live ni. So saya Aziz Basiran atau boleh panggil saja AB. Jadi program ni adalah sebenarnya tajuk dia adalah Sepak Terajang Kehidupan STK. Jadi ni adalah idea yang telah lama saya ingin buat dan Alhamdulillah kita dah berjaya buat 7 siri ataupun 7 bahagian. Dan hari ini kita ada Tuan Hasrul Irwan daripada Kuantan. So beliau ni kalau cerita memang sedap. Jadi cepat-cepat panggil kawan-kawan masuk semua. Sambil-sambil makan-makan sambil-sambil minum mungkin dia akan boleh menyanyi live sedikit lepas ni. Jadi Sepak Terajang Kehidupan ni sebenarnya Cik Hasrul Irwan dan yang lain sebenarnya dia adalah program di mana kita nak mengumpulkan circle-circle orang-orang yang ada FIT positif. Bukan HIV. FIT positif. So yang ini yang pertama positive feeling. Kita nak didik diri kita, sama-sama kita berjuang, support each other untuk ada positive feeling. So yang kedua I, imagination. FIT positive imagination. Kita imaginekan. Kadang-kadang mungkin esok Tuan Nasrul, esok kita macam-macam kerja minggu depan lah apa semua lepas merdeka ni kita berlambak kerja kita fikir. Jadi kita positifkan kita punya imagination, rasa kegembiraan itu. Kita kena train diri kita. So yang ketiga adalah T, ini positive thinking fikiran. Jadi kita ada positive feeling, imagination and thinking. Jadi dalam program Sepak Terajang Kehidupan ni sebenarnya kita nak ada circle orang-orang yang 4 kategori. Cik Asrul dengan yang lain. Yang pertama orang-orang yang berjaya. Kalau dia nak join kadang-kadang orang berjaya ni tak ada masa nak join. Kadang-kadang ramai yang kawan-kawan cakap Cik Asrul, dia ni sejak dia kaya, sejak dia naik pangkat, dia ni jadi itu, jadi ini, kita dah tak boleh nak contact dia. Betul. So mungkin dia terlalu sibuk. Kita pun tak tahu. So yang kedua adalah orang-orang yang pernah berjaya. Tadi orang berjaya, yang kedua orang pernah berjaya, yang ketiga sedang berjaya, yang keempat mahu berjaya. Ni 4 golongan yang kita ingin kumpulkan. Kita dah ada ramai juga masuk ni. Cik Asrul, kita ada Cik Ahmad Saiful Rizwan Jaharuddin. Assalamualaikum. Hebat-hebat, luar biasa hebat. Semoga dipermudahkan, banyakkan berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya betul. Kita kalau sayangkan Nabi, kita kena berselawat lah. Paling tidak pun 1000 kali lah sehari. So kita ada Tuan Hafiz Fah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Alright. Jadi kita hari ni ada Tuan Hasrul. Mungkin Tuan Hasrul boleh perkenalkan diri secara ringkas, keturunan mana ke, ada keturunan pahlawan ke atau bagaimana? Serba sedikit latar belakang Cik Hasrul Irwan ni. Nama pun dah Hasrul Irwan, panjang kan nama kan? Silakan. Panjang. Dia bagi yang pendek je. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali terima kasihlah kepada pihak Datuk Aziz kerana menjemput saya dalam bual bicara sepak terajang ni. Sebenarnya saya berasa tak berkelayakan pun nak dijemput sebagai rakan panel ni kan.
Sebab saya memang tak pernah disepak dan tak pernah diterajang dalam kehidupan ni setakat hari ni. Ui. Semua tu kita terajang kita orang berjaya ada tak? Terajang orang ada? Sepak terajang orang ada tak? Setakat ni belum lagi. Memang saya ni orang yang sopan, tak pernah disepak, tak pernah kena sepak. Ya, Datuk. Tak perasan kot, tak perasan kot kena. Mungkin. Nanti kita ulas dalam tajuk ni, kenapa kita berjaya tangkis-tangkis tu. Okey, nama diberi panjang lah. Muhammad Hasrul Irwan bin Yak Hussein. Kalau ikutkan susu galuh belah ayah tu, keturunan daripada Aceh lah tu. Oh, hebat. Aceh lah. Muda je, berumur belum 40-an lagi. Sejarah perkenalan lah dengan Cik Aziz ni, Datuk Aziz ni sekitar tahun 2009 kalau tak salah saya. Bertemunya kita di Holiday Villa Cerating. Dia macam boleh buat lagu tu di Holiday Villa tu tempat pertama pertemuan tu di tepi pantai, angin sepoi-sepoi tu. Tapi bukan mandi-mandi kan? Program tu bukan program buat dokumen kan? Ada, kita tak mandi-mandi. Buat documentation tu, kan? Istilah LGBT pun belum ada masa tu. Jadi kita nampak satu susuk tubuh kan. Daripada jauh macam muda ke tua kan. Tapi rupanya bila kenal sampai sekarang, memang awet muda Datuk ni. Banyak tak berubah-ubah. Macam 10 tahun dulu, 12 tahun dulu macam ni. Dan saya terjerumus ke lembah HSE ni pun disebabkan oleh Datuk Aziz lah. Jangan tuduh. Tak baik. Awak dah sebut terajang saya ni. Saya dah kena terajang sekali ni. Orang tapi yang tak banyak menyesal tak? Menyesal tak? Saya tak menyesal. Memang tak menyesal lah. Sebenarnya dalam bidang SHE ni banyak yang kita boleh bantu orang sebenarnya. Menyebabkan diri kita pun boleh elak terajang dan kita boleh kenal sebelum orang terajang. Sebab kita dah buat high rate tu. Kita tengok dah orang tu nak terajang ke tak terajang. Jadi itu semua asbab pengenalan kita tu menyebabkan saya berada kat sini. Dan sekarang ni saya berkhidmat dengan Universiti Islam Antarabangsa. Diamanahkan untuk menjaga bahagian environment lah tu sebagai seorang competent person dalam schedule waste management. Wah, dah tentu allowance banyak saya dengar ni. Kita buat benda ni bukan sebab allowance tu, sebab kita sayangkan dunia kita ni. Orang yang bab sampah ni tu, dia tak nak ambil tahu. Dia dah buang je lah kan. Tak apalah, kita lah buat. InsyaAllah. Tu sebab sedikit lah berkenaan dengan diri saya. Wah, hebat. Pengenalan pun dah menggerunkan So, beliau adalah orang pertama yang kami wawancara setakat ni 7 siri yang belum pernah kena sepak terajang dan belum pernah sepak dan terajang orang. Walaupun beliau ni adalah berkecimpung dalam dunia-dunia keris, parang, pisau dan sebagainya. Nanti kita bincang. Jadi kita dah ramai dah masuk ni, alhamdulillah. Kita ada Puan Nadia Edan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada Cik Saiful Anwar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Saiful masih berada di tempat kerja ke macam mana? Cik Anwar Harun. Setiap kali ada. Salam tuan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kita ada Puan Nurul Hazel. Tak tahu dah jadi doktor ke belum ni. Hebat. Ni orang Kuantan ni. Dan sebab tu anak-anak dia berjaya. Dia hobi dia memang banyak. Kalau kita nak cerita dengan dia ni, 1 semester pun tak habis sebenarnya sesi ni. Tapi kita cuba padatkan. Okey, Tuan Hasrul. Okey, pada yang lain, mungkin boleh bertanya direct kepada Tuan Hasrul Irwan perkara-perkara yang berkaitan yang rasa terbuku di hati dalam FB dia dan sebagainya. So mungkin ada kenal dia tak sempat nak tanya atau malu. Yang boleh bertanya dalam program ni, tetapi kena beralaslah sikit boleh bertanya ni. So supaya apa pertanyaan kita ni memberi faedah, manfaat kepada yang lain dan tidak menyeksa ataupun menendang pihak-pihak menerajang pihak-pihak yang lain. Kita kena jaga juga. Tuan Hasrul, so bagaimana ceritakan konsep sepak terajang ni, bagaimana you kata boleh menepis lah dan sebagainya, asam garam, perkara-perkara yang you dah pernah lalui dalam mana-mana persatuan ke, kehidupan ke, dalam mana-mana perkara lah. Cuba cerita sikit benda-benda yang paling menarik. Okey, kalau kita tengok tema kita hari ni tu kalau tak boleh menyenangkan orang, kita jangan menyusahkan orang. Itu ayat abang tu. Memang ayat abang daripada dulu saya dengar. Bila abang bengang, apa cakap? Ya, betul.
saya dah bila dah nampak macam ada orang nak terajang tu, memang akan keluar kata-kata macam tu. Jadi orang tak berani nak terajang ah? Tak berani. Mungkin terajang dalam ni lah, dalam senyap kan. Ada juga tu. Okey, jadi daripada konsep tema kita tu, kita boleh kategorikan manusia ni pada tiga golongan lah tu Golongan yang pertama, dia bukannya setakat boleh menyenangkan orang, tapi dia tak pernah menyusahkan orang. Ni golongan yang pertama, yang paling terbaik ni. Golongan yang kedua juga tu, menyenangkan orang pun tak, menyusahkan orang pun tak. Oi, ramai kot yang ni. Ada diam, dia duduk, dia follow kan. Angin tiup ke kanan, dia ke kanan. Angin tiup ke kiri, dia tiup. Lebih baik daripada golongan yang ketiga ni tu. Golongan yang ketiga ni memudahkan orang pun tak. Kerjanya menyusahkan dia. Hari-hari dia fikir macam mana nak menyusahkan orang ni. Ni golongan sepak terajang yang kita nak kena kenal pasti lah tu. Identify dia. Macam mana cara nak kenal? Mungkin ada cara kita nak kenal sekali imbas ke? Ada dia punya apps ke? Ataupun dia ada kena scan ke? Atau macam mana? Biasanya daripada pengalaman lah tu Bila kita dah bergaul tu, kita dah nampak dah sikap-sikap negatif ke, positif ke kan. Orang yang nak contribute ni selalunya dia positif. Macam Datuk kata, dia positive thinking kan. Ini bila kita cadangkan satu benda, ni tak boleh ni, susah. Belum apa-apa lagi dah susah. Tu mungkin golongan yang kedua. Tapi yang paling teruk lagi, dia tengok. Tak apalah, kau buat tak apa. Esok dia sabotaj ni apa yang kita buat tu. Itu golongan yang ketiga yang paling teruk ni. Ni memang pernah jumpa lah? Saya sebut nama lah, mana pernah jumpa lah. Ya, dalam kehidupan kita mesti ada golongan-golongan yang macam ni. Tapi dia tak sampai sepak dan terajang tuan kan? Dia macam baru nak kan? Maknanya dia tak sepak sangat lah kan? Jadi bila kita dah kenal pasti tu, kita elak awal-awal lah kan. Mungkin dia dah nak tersepak, tapi kita dah lari. Kita jangan pergi lawan lagi kan. Kita lari. Tinggalkan lah dia orang ni, tinggalkan. Tapi jangan dalam FB ada, Tuan Azrul. Dalam FB media sosial ada. Macam mana kita nak kenal dalam media sosial ni, orang yang macam ni? Dalam media sosial ni susah sikit lah sebab banyak yang boleh berpura-pura tu. Kan, sebab friend kita kat FB ni bukannya friend di dunia nyata pun. Ada siapa kan. Jadi kalau boleh kita ada 2 kali beli barang kat FB tak dapat. Kawan FB lah tak dapat. Mungkin dia terlupa kot, saya tak kisah kan. Saya pun ada pengalaman. Beli baju tak dapat kot sampai sekarang. WhatsApp pun tak balas. Bukan dengan saya kan? Bukan. Datuk ni baju sponsor nampak. Okey tuan, kita ada ramai ni. Kita ada Cik Sarul Ramadan. Assalamualaikum. Alhamdulillah terbaik Tuan Hasrul Irwan. Tuan Hasrul Irwan ni nama dia memang popular di Pantai Timur dan juga di negara kita lah. Okey Tuan Hasrul, mungkin boleh cerita sikit tentang pengalaman-pengalaman dalam rangkaian apa produk-produk tukang ke apa benda pengalaman yang mungkin boleh berkongsi, yang bermanfaat dan yang lain mungkin boleh bertanya sebab insyaAllah bagi mereka yang aktif daripada siri 1, bahagian 1, 2, 3, 4, 5 sehingga sekarang yang ke-7. So kita punya panel kat sini saya tak keseorangan, saya berada di studio sekarang ni dan kita ada tim kita yang akan pilih. So insyaAllah mereka akan mendapat hadiah. Tak tahulah hadiah apa kita nak bagi. Sebab antara yang dalam kepala saya mungkin saya nak bagi topi ke, baju ke So saya nak bagi AB King Curry Puff ke So ada yang mai kata curry puff saya ni mahal pun ada Cik Azrul Irwan. Tapi Alhamdulillah laku habis. Dah nak habis dah. Tiap kali order habis. Buat habis. Dia mahal ni subjektif harga dia RM5. Satu pack RM50. Belum goreng RM5. Tapi bagi mereka yang ingin merasa curry puff RM5, maka makan pelan-pelan lah. Tu So insyaAllah dikenyang. Alright, kita ada Puan Nurul Hazal, idola UIA Kuantan ni. Wah, kita ada Cik Azhar Waris. Assalamualaikum Tuan. Okey, ada yang siapa nak tanya pada Tuan Hasrul? Boleh tanya sekarang. So silakan tanya perkara-perkara yang berkaitan sementara saya berbual dengan dia. Okey Cik Azrul. So pengalaman-pengalaman tu asam garam kehidupan dalam produk-produk craft tempatan dan sebagainya. Mungkin boleh cerita sikit. Okay, untuk makluman semua, saya pernah berkecimpung lah sekejap dalam dunia craft tempatan, khasnya pisau dan parang. Okay. Jadi dunia craft seni besi dan kayu ni
Tak semualah ada orang yang berminat. Jadi dunia dia tu kecil. Hanya circle orang-orang yang berminat je yang tahu wujudnya kelompok manusia yang menempa parang sendiri tu daripada besi. Okey. Saya ada nampak tu. Mungkin pengusaha karipap dia tak tahu benda-benda ni. Betul? Jadi bila saya masuk di dalam dunia tu, jadi apa yang perlu kita buat ialah salah satu kita kena bagi tahu dekat orang, rupanya dekat Malaysia ni ada tukang-tukang yang mahir buat benda-benda macam ni. Kan? Selalunya mereka ni hanya bergerak secara kecil-kecilan kan. Jadi kita sebagai orang yang golongan yang pertama tadi, nak jadi orang yang golongan yang kategori nombor 1 tadi kan, kita kena contribute kepada masyarakat ni dengan membantu industri kecil dan sederhana ni untuk marketkan produk dia orang, bagi tahu, advice kan macam mana nak buat design pisau tu. Kalau tengok pisau zaman dulu memang straight macam tu je lah ya. Ada contoh tak? Ada bawa? Tak ada. Tak bawa Okay. Jadi kita improvise kan. Kita bagi tahu kita design yang bentuk yang lebih cantik macam produk-produk luar negara. Contohnya bentuk bull nose. Bentuk hidung lembu yang selalunya lebih familiar dengan pisau-pisau Victorinox semua kan. Jadi kita cuba advise kepada tukang-tukang tempatan di kawasan saya ni khasnya di Kuantan untuk upgrade design. Jadi setelah pembincangan tu kita tambah baik lagi dengan menghasilkan logo. Contoh macam produk Cik Aziz sekarang, orang nampak je A merah dengan B tu orang dah tahulah. Ini AB Premier punya produk. Jadi untuk marketkan craft tempatan tu kita kena ada satu logo. Logo ni selalunya melambangkan kepada pemilik tukang asal karya tersebut lah. Contoh kita ada arwah Pak Razak daripada Kemaman. Kalau orang tengok chop dia R tu orang dah tahu dah. Dia 3R kan? R ke apa? Kedua R, satu R je. 2R boleh, 3R boleh. Jadi dah jadi satu brand positioning kepada tukang tersebut. So kita cubalah tolong dia orang marketkan through Facebook sebab dia orang ni kerja-kerja bertukang ni mana sempat nak main Facebook tu. Nak mengetuk besi, nak asah pisau semua kan. And then kita juga cuba advise dari segi kualiti lah. Bagi kualiti tu lebih baik ataupun setanding dengan pisau-pisau buatan luar negara. Dan perkembangan dunia seni craft pisau dan parang itu sehinggalah kita dah buat satu rangkaian. Maknanya di arah Kuantan ni kita gabungkan ada tukang pisau, tukang buat bilah mata tu, tukang buat sarung, tukang jual produk, tukang supply kayu pun ada. So kita gabungkan semua dalam satu platform. WhatsApp group ke, Facebook ke kan. Jadi kita boleh bergerak secara orang kata bersama-sama. Sehingga pada satu ketika kita mampu membuat satu carnival tu yang dikenali sebagai Black Sport Competition. Ada saya ada tengok tu. 2 tahun lepas tu. 2018 2019 macam tu saya tak ingat. Yang saya rasa yang pertama di Pahang. Di mana kita mengumpulkan semua tukang-tukang bilah tradisional satu Malaysia datang ke Kuantan, khasnya daerah Balok, dan pertandingkan kekuatan ataupun skill bermain pisau masing-masing. So untuk pendengar-pendengar boleh check lah apa itu blade sport. Ada beberapa halangan yang perlu ditempuhi. Contohnya perlu potong kayu 2x4, potong kertas. Jadi di situ kita secara tak langsung boleh orang kata mempromosikan produk-produk kita ni setanding dengan produk antarabangsa tu. Kan? Itu apa yang saya dan kawan-kawan di Kuantan pernah buatlah untuk contribute. Dia ada persatuan ke tuan? Ada persatuan yang dia orang mungkin boleh join ke ataupun FB yang dia orang boleh join ke yang mana berminat?
Okey, kita ada persatuan berdaftar iaitu peminat bilah Pahang. Persatuan Peminat Bilah Pahang, kalau boleh search di Facebook. So dia lebih kepada kita punya promosi through Facebook lah. Dan selalunya persatuan berdaftar yang lain ni saya tak pasti. Mungkin di bawah pejabat kraft tangan mungkin ada. Untuk peminat-peminat keris pula saya rasa ada persatuan-persatuan yang berdaftar. Cumanya kalau berminat dalam dunia-dunia kraft ni, cuba masuk dulu dalam ataupun bergaul dengan orang-orang yang berminat ni. Nanti dia akan jumpa dia punya jalan tu. Sebelum kita orang kata berpersatuan apa semua kan. Masuk dulu, kenal, tengok dulu macam mana, ada minat ke tak ada minat. Sebab benda ni dia niche dia kecil tu. Dia tak semua diminati lah. Tapi dia ada kelebihan dia. Seni-seni craft kita ni. Tuan Hasrul, saya pun rasanya ada beli kot. Beberapa bilah ada warna hitam tu kayu hitam Jangan ceritalah kan. Alright, nanti dia tahu harga berapa. Okey, Tuan Hasrul. Mungkin kat sini ada mungkin yang berminat, okey boleh like, share, lepas tu minta kawan-kawan follow kalau rasa sepak terjang kehidupan punya FB Live ni adalah membantu. Anda boleh juga tengok lepas ni because setiap kita rakam ni kita akan masukkan dalam YouTube dan kita akan bagi yang slot 45 minit ni dan juga kita akan pecahkan kecil-kecil. Jadi mungkin orang boleh rujuk lah lepas ni kalau nak tahu pisau parang ke dan sebagainya. Boleh Tuan Hasrul Boleh. Dan kita ada pertanyaan ni Tuan Hasrul daripada Puan Nurul Hazel. Tuan Hasrul, macam mana boleh bahagi masa untuk support sukan anak-anak? Apa faktor? Nak jawab Tuan Hasrul macam mana? Saya dia yang paling penting nombor satu kena ada minat lah tu. Okey. Ada minat dan sabar dengan sepak terajang dunia kanak-kanak yang anak kita ceburi tu. Kalau berceburi apa antara sepak terajang dia? Cuaca ke apa benda? Bola pecah ke apa? Satu yang paling common yang kita boleh bagi ialah masa, pembahagian masa yang macam Puan Nurul tanya tadi. Kadang-kadang kita terkejar-kejar, adakah kita sanggup balik daripada office, pergi ambil, hantar training. Jadi dia ialah interaksi antara kita dengan anak kita lah. Sama ada anak kita tu berminat ataupun tak dengan apa yang kita minta dia buat tu. Kalau kita memaksa dia, indirectly benda tu tak akan lama tu. 2-3 bulan je, dia dah bosan, kita pun bosan, tak ada lah. So kalau dia berminat, okay, dia akan sediakan semua peralatan dia sendiri. Jadi kita pun secara tak langsung berminat lah untuk hantar dia pergi ke training, ke kejohanan dan semua Yang berapa jenis sukan ni Tuan Hasrul? Untuk anak-anak ni Tuan Hasrul akan cuba berapa jenis sukan? Adakah semua jenis sukan-sukan popular akan dicuba daripada kecil? Diperkenalkan kepada anak-anak biar dia memilih sendiri dan merasai yang mana itu adalah yang betul-betul dia minat ke macam mana? Okey, kalau kita tengok saya dulu masa sekolah saya main rugby. Okey. Jadi saya mengharapkan anak saya bermain rugby lah. Cuma ada atas faktor-faktor keselamatan kan dan minat daripada anak yang ditunjukkan tu. Jadi kita cuba satu-satu. Pada mulanya saya hantar dia untuk bermain sukan basikal ataupun kalau kita boleh tengok sekarang ni sukan basikal push bike. Push bike ni bukan basikal lajak. Dia basikal tolak. Dia beza tu. Basikal lajak ni memerlukan bukit untuk melajak turun. Di mana basikal tolak ni tidak memerlukan bukit. Jadi kita ada track, kita ada safety helmet, kita ada padding, guard di lutut dan siku, kena pakai kasut, so ada track yang dah disediakan lah. Okay, jadi pada ketika itu anak lelaki saya tu berumur dalam lebih kurang 6 tahun lebih lah. Bermula saya kenalkan dengan sukan push bike ni. Pada tahun-tahun awal pembabitan tu memang seolah-olah
orang kata macam tak ada apa-apa hasil lah kan. Sebab pembangunan sukan atau akar umbi ni dia bukannya instant ataupun kejayaan segera. Dia perlukan satu pembangunan. Okay. Jadi kalau saya boleh cerita pengalaman saya setahun lebih main basikal tu apa pun tak ada. Memang tak pernah dapat podium, di tepi podium je. Okey. Jadi ada discussion antara anak dan ayah kan. Jadi kita tanya dia, masih berminat nak meneruskan ke tak? So dia kata masih berminat lah. Okay. So kita support lagi. Alhamdulillah ada perkembangan. Okay. Dan adalah podium-podium yang dicapai oleh dia lah. So daripada situ kita boleh tengok betapa happynya seorang kanak-kanak ni apabila dapat podium, walaupun bukan nombor 1 kan, podium tu mungkin nombor 3, nombor 4, nombor 2 kan, tapi motivasi yang didapat tu yang memang tidak boleh dijual beli lah. It's a priceless punya experience. Cuma tuaian dia tu memang mengambil masa lah. Sekarang masih lagi ke? Dah sukan lain ke macam mana? Okay, so sekarang ni anak saya tu dah berumur 9 tahun. So bila dah umur 9 tahun ni, saiz badan dia pun dah makin tinggi, jadi kurang sesuai untuk basikal tu. Jadi kita beralih kepada, saya tanya dia untuk teruskan dalam bidang basikal ke tak. Dia berminat untuk bermain bola sepak pula sekarang tu. Jadi kita follow apa yang dia minat tu. So alhamdulillah ni dah. Dia nak jadi Neymar Dia peminat Neymar ke apa? Dia kalau ikutkan Ronaldo lah tu. Tapi dia berminat dengan Ronaldo MU kan. MU lah. Dia MU lah. Kita cuba terapkan apa yang bapak dia minat lah kepada anak dia kan. Takkan nak minta dia minat Arsenal pula. Aduh. Tak kena. Saya Arsenal. Okey, kita ada beberapa orang ni dan so bagi yang telah hadir, terima kasih. Kita ada Cik Zariman Zainuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada Dr. Khairul daripada Mekah Asturi ni. Misha kena bantu IKS dalam semua pihak industri insyaAllah. So kita cuba yang mana mampu. Puan Nur Hazal mengucapkan terima kasih di atas perkongsian Tuan Asrul. Mungkin Puan Nurul boleh juga buat FB Live ataupun membuat program sehari, 2 hari ke 3 hari ke bersama Tuan Hasrul yang ni contoh bapa di Kuantan yang terbaik lah kan. Alright, jadi kita ada Cik Hafizah, hidup MU. Okay, yelah MU tengah menang kan. Okay, jadi sekarang ni bagi yang telah hadir ni, so tolong share seberapa banyak mungkin. Kalau rasa bermanfaat, tiada paksaan, tolong like dan juga minta rakan-rakan untuk follow FB page ni. So mungkin sedikit sebanyak, kadang-kadang sesi-sesi yang ini atau sesi sebelumnya atau yang akan datang mungkin boleh membantu kita ataupun mungkin orang yang terdekat dengan kita ataupun orang yang tiba-tiba tertengok dia macam tu. Jadi saya ulang sekali lagi bahawa sepak terajang kehidupan ni adalah FB Live yang menceritakan tentang kehidupan berpelbagai. Dia bukan mesti kerja, dia bukan mesti push bike, betul tak? So mungkin lepas ni cerita bagaimana pengusaha durian, so bagaimana seorang student tu yang mungkin ada masalah, kena buang sekolah lepas tu dia berjaya ke, siapa-siapa saja boleh. So mungkin dia ni adalah anak orang kaya tetapi dia tidak mahu menjadi kaya. So itu pun boleh juga diceritakan jika dia membawa manfaat. Jadi mungkin ada rakan-rakan di sini yang nak bertanya ke, so tolong like, share seberapa banyak mungkin lah. Puan Nurul, Cik Azhar Waris, Waalaikumsalam, Cik Sarul Ramadan, Dr. Khairul, Cik Hafiz Wah, tolong share kepada rakan-rakan jika dia memberi manfaat. Mungkin boleh tanya lagi pada Tuan Hasrul ni. Tuan Hasrul ni banyak pengalaman, mungkin boleh cerita lagi Tuan Hasrul, apa lagi tentang hala tuju pembangunan grassroots. Sekarang ni kita cerita bola ke nak cerita bola? Kita cerita bola lah kot. Sebab kita Piala Dunia pun dah dekat. Bola lah. So dalam bulan 11 ni. Dan Malaysia pun nampak nampak dah tim-tim tu dah nampak bagus. Sebab saya adalah penyokong JDT. Tak maaf lah. Saya penyokong JDT sebab saya orang Johor. Asal orang Johor lah. Okay, jadi. So mungkin ceritakan bagaimana bola sepak Malaysia ni boleh masuk Piala Dunia ke atau bagaimana? Silakan Tuan Asrul. Grassroots. Silakan. Okey, kena disclaimer dulu tu awal Saya bukanlah coach bola sepak.
Dan saya bukanlah AJK mana kelab persatuan. Saya hanya seorang bapa yang berminat menghantar anaknya bermain bola sepak. Under 9 tahun. Okay? Jadi adalah sikit pengalaman ataupun orang kata perkongsian yang boleh kita kongsi. Okey, kalau kita tengok situasi bola sepak dekat Malaysia sekarang ni, kita baru melayakkan diri ke Sukan Asia kan. Dan pada satu masa dulu, zaman Mokhtar Dahari dulu, kita telah melayakkan diri ke Sukan Olimpik. Tapi kita terturun sikit kan. Kita macam hilang dalam ramai orang kata kan. Mungkin masa tu sepak terajangnya tak sempat ditepis. Sukan bola sepak kita ni hilang. Tak ke mana kan. Sehinggalah adanya satu program daripada kerajaan iaitu National Football NFDP Development Program. National Football Development Program yang memang kita familiar dengan AMD lah Akademi Mokhtar Dahari. So setiap pemain grassroots berumur 6 tahun sampai 12 tahun mengidam-idamkan untuk menjadi pelajar AMD. AMD ni apa yang saya faham dan apa yang saya dimaklumkan bermula pada umur 13 tahun sehingga 17 tahun. Okey. So jadi kalau ikutkan kata-kata Thomas Bayer tu pemain Amerika yang sekarang berada di Jepun. Dia ni dekat Jepun, dia telah initiate satu orang kata fenomena grassroots di Jepun. Datuk tahu Jepun punya target untuk menang World Cup tahun bila? Tahun depan. Tahun ni lah? Tahun 2092. 2092 punya plan bola sepak untuk merangkul World Cup 100 tahun. Dia plan 100 tahun Ya, untuk mendukung Piala Dunia. Kita 5 tahun, 10 tahun tukar pengurusan. Buat baru kan. So kalau ikutkan logiknya saya rasa nak masuk World Cup tu sangat-sangat sukarlah dengan situasi semasa sekarang ni. Tetapi pengalaman yang saya bawa anak-anak ataupun kawan-kawan di grassroots ni, kita memang banyak sangat bakat-bakat di grassroots tu. Kita kalau ikut maklumat yang kita dapat, yang berdaftar dengan FAM grassroots ada 20,000 orang. Kanak-kanak ramai yang self-sponsored daripada ibu bapa tanpa apa-apa tajaan daripada mana-mana kan. Pergi ke akademi swasta. Contoh macam saya bersama dengan Balok Makmur Soccer Kid, satu kelab grassroots di Balok kelab kampung tapi boleh challenge insya-Allah. Dan terima kasih juga kepada AB Prima telah sponsor JC kepada kelab Balok Makmur. InsyaAllah kita akan sponsor company-company ataupun kelab-kelab yang lebih besar akan datang tapi tak pastilah sama ada saya akan berminat untuk sponsor MU dan sebagainya akan datang, wallahualam. Okay, alright, kita ada Puan Nurul. Terima kasih Puan Nurul dan like and share. Kita ada Puan Molja Aja mungkin Tuan Hasrul kenal beliau. Jadi mungkin ada pertanyaan kalau nak tanya sebab di alam maya Alright. Jadi Tuan Hasrul mungkin boleh berkongsi lagi tentang ada tak bagaimana kita cakap ni bukan kita ni siapa, maknanya hanya sekadar pandangan saja. Disclaimer lah, kita pandangan saja dan mungkin pandangan kita ni boleh diperkemaskan ataupun sama sebenarnya pandangan dengan orang lain. Cuma ada kekangan-kekangan tertentu. Jadi Tuan Hasrul, kalau di Malaysia ni budak-budak kecil sekarang ni, dia idola dia siapa sekarang ni dalam ataupun dia nak jadi macam pemain bola siapa ni? Nama-nama antara yang budak-budak sekarang yang 9 tahun, yang mungkin 12 tahun ke bawah. Dia ni minat siapa sekarang ni kalau di Malaysia? Kalau banyak-banyak kita tanya Ronaldo, Messi, Mbappe. Malaysia tak sebut mungkin tak berapa kenal sebab dalam PS tak ada tu dia orang nama player. Tak ada team dia main PlayStation kan, main PlayStation. Player jadi kenal.
Tapi kita sebagai ibu bapa cubalah untuk memperkenalkan kan pemain-pemain tempatan macam Arif Aiman kan, Arif Fayad. Semua tu legend-legend yang bakal Malaysia hasilkan lah satu hari nanti. Daripada produk AMD juga. Pendapat Tuan Asrul lah ataupun pandangan pengalaman daripada dululah. Mungkin selain daripada arwah Mokhtar Dohari. So siapa lagi pemain-pemain legend yang mungkin ini boleh menjadikan kita atau budak-budak menjadi bersemangat? Contoh-contoh. Yelah kita ada Akademi Mokhtar Dohari. Mungkin akademi siapa? Pemain-pemain siapa yang mungkin kalau buat pun bagus. Siapa dia? Mungkin ada contoh-contoh nama? Yang Malaysia tu Malaysia. Even dekat kita punya negeri Pahang sendiri pun kita ada coach Yunus Alif yang masih bersama dengan pembangunan tak salah saya untuk kejurulatihan rasanya. Kita ada Zainal Abidin, sekarang ni coach Zainal Datuk Zainal sekarang coach Penang tak salah saya. Dan kembalinya Datuk Dola Saleh di Seri Pahang. So semua legend-legend. Macam yang Datuk jumpa semalam brother Safi Sali. Kan pernah menang AF Asian Cup. Jadi player-player macam ni yang kita perlu ketengahkan untuk membantu grassroots ni tu. Bagi inspirasi, motivasi. Dan kalau masih sahabat-sahabat kenali, kita punya ketua jurulatih remaja negeri Pahang iaitu saudara Juzaili Samion. Brother Juzaili ni dulu ialah dia dengan Akmal Rizal yang pergi ke Perancis tu. Antara watak-watak terawal player-player kita yang mampu bersaing dengan kelab-kelab overseas. Jadi sekarang Brother Juzaili ni menjadi ketua jurulatih remaja negeri Pahang. So kembali berkhidmat untuk grassroots lah. Dan scene grassroots sekarang ni saya nampak memang lebih baik daripada beberapa tahun yang lepas lah. Kita ada banyak akademi tunas yang dibawa NFDP ni. Salah satunya kita kenali sebagai Akademi Tunas, di mana dia select 20 orang pemain setiap daerah untuk menjadi player. Ini memberi satu jalan untuk player-player ni pergi ke arah pemain profesional lah tu. Tuan Asrul, it's just mungkin ini program ni adalah program pendapat dan kita tidak menyatakan kepada sesiapa pun. Kita tanya Tuan Asrul. So Tuan Asrul, bagaimana sokongan mak bapak ni untuk dalam sukan especially macam bola sepak ni? Adakah mak bapak sekarang ni memberi peranan yang besar atau sebenarnya leave it ataupun biarkan kepada anak itu sendiri memilih, ataupun mak bapak sekarang ni lebih banyak campur tangan, lagi tinggi campur tangannya berbanding coach ataupun pengurus yang menguruskan suatu pasukan tu? So adakah ini juga boleh memberi kesan ke bagaimana? Ini ada sebab saya dah dengar juga antara isu-isu sekarang ni adalah kadang-kadang ada mak bapak yang lebih-lebih. Anak baru pergi 3 bulan, dia dah expect dia boleh main negeri. Contohlah kan. Jadi bagaimana? Sebab bola sepak ni adalah satu sukan yang bila budak lelaki je, dia kalau boleh paling tidak pun nak wakil rumah. Gitu. Silakan. Peranan ibu bapa ni, kalau tengok daripada kata-kata Tom Bayer ni tu parent ni, dia mesti mengajar bola sepak. Mesti Coach pula, jurulatih melatih. Jadi apa peranan ibu bapa kat sini ialah ajar bola sepak dengan belikan dia bola supaya anak-anak kita ni dapat ball feeling, orang kata. Pegang bola, ni bola saiz 3, ni bola saiz 4, ni kasut bola, nak sepak bawah bola ke tengah bola, atas bola. Kalau sepak bawah bola, bola naik ke bola rendah. Itu tugas ibu bapa. Lepas tu bila hantar dekat coach hanya melatih. Lebih kepada ball mastery, cara menggunakan kaki, inside, outside, cara membuat hantaran. Kalau kita tidak mendedahkan kepada anak-anak kita ni dengan mengajar bola sepak ni tadi, pergi kat padang, coach nak ajar ball mastery, masa tu baru dia nak dapat ball feeling. Kita nak expect anak kita nak jadi macam Messi macam mana? 2 bulan, 3 bulan dah nak nampak improvement, memang tak akan ada lah. Hantar 2 bulan terus nak terror kan, memang tak terror kan tu. Dia memerlukan kesabaran yang tinggi.
Kadang-kadang ini coach ajar dia dribble, dia dribble daripada bawah sampai atas dengan tiang-tiang gol pun dia dribble. Coach pun go. Esok, one touch. Sampai ke sudah dia one touch. Sebab perkembangan budak-budak ni tak sama. Walaupun umur mereka sama tu sama-sama 9 tahun, ada parent kata kenapa anak saya lambat, anak orang lain boleh buat. Sebab perkembangan dia tak sama tu. Sebab tu kalau kita tengok wakil Malaysia ke AFF bawah 19 tahun, 8 orang player AMD. Yang lain tu player daripada luar AMD. Sebab apa? Mungkin player-player dari luar ni dia lambat sikit matang kan. Tapi bila buat selection untuk 19 tahun, dia dah sama balik, on par balik dengan AMD punya player. Jadi perkembangan yang bagus lah. Walaupun masa umur dia 17, budak-budak AMD lebih terror daripada dia kan. Tapi bila dah 19, dia lebih usaha, dia dah par balik. So dapatlah mewakili Malaysia. So pada saya memerlukan kesabaran yang amat tinggi dan kerja coach jangan ambil alih. Sebagai contoh, coach letak anak kita main defend, kita pula anak kita naik ke atas, turun ke bawah jadi goalkeeper semua kan. Walaupun itu memang minat kita lah. Tiba-tiba coach suruh main defend kan. Kita memang nak jadi Ronaldo, tapi umur dah tua kan. Paksalah anak jadi striker. Lepas tu ada konflik antara ibu bapa dengan coach. Itu memang tak boleh. Dalam pembangunan grassroots, ibu bapa mesti supportive. Personality yang bagus. Mesti ada CJ lah tu sekurang-kurangnya kelas D pun grassroots. Dan yang ketiga facilities. Ada coach yang bagus, ibu bapa yang supportive, padang pula macam bendang, tak guna juga kan. Banyak faktor lah Banyak faktor. Di antaranya 3 ni lah yang paling penting. Okey Tuan Nasrul, kita ada lagi 2 minit 18 saat saja. Alright. Jadi terima kasih kepada yang join. Kita ada Cik Azri Omar Toyiban steady. Kita ada Puan Molja Aja. Kita ada Encik Ubi Rebus. Support Sokmo. Terima kasih. Okey. Jadi tuan-tuan yang lain yang dah join ni, so mungkin ada boleh tanya 1-2 soalan pendek sebab masa kita mungkin boleh drag lagi 5 minit itulah. Dan sebab saya ada program lain lepas ni, saya pun tadi ada meeting lagi sebelum ni. Jadi masa rehat saya pun adalah amat sedikit sebenarnya. Alright, tidak mengapa. Jadi bagi mereka-mereka yang ada di sini mungkin boleh tolong share sebanyak mungkin so tolong share lah kalau rasa benda ni bermanfaat. Mungkin bibit-bibit setengah-setengah perkataan itu yang sebenarnya kita tunggu-tunggu ayat tu. Jadi Tuan Hasrul, Tuan Hasrul banyak berkorban dari segi masa, dari segi wang ringgit, dari segi macam-macam perkara lah untuk menjayakan sukan di peringkat-peringkat yang Tuan Hasrul terlibat. Jadi apa target Tuan Hasrul ni untuk anak-anak? Adakah dia nak sampai ke peringkat mana ni? Ada target tak? Ataupun bagaimana? Silakan. Kalau saya personally tu saya tidak meletakkan target yang orang kata ridiculous lah untuk seorang budak yang berumur 9 tahun kan. Jadi pada saya melihat kepada dia punya fasa dia. Kalau dia boleh pergi ke tahap yang lebih tinggi, kita hanya support dia. Sampai mana yang dia boleh pergi. Sebab bagi saya, sekiranya anak-anak kita terlibat dengan sukan apa-apa pun, education adalah nombor 1 lah. So kalau antara, insyaAllah kalau dah besar ni kan, antara masuk universiti dengan menjadi pemain profesional bola sepak, yang mana yang kita akan sarankan kepada anak-anak kita. Macam mana tu? Kat situ masih dilema lagi lah. Hopefully apa sukan yang pun yang anak-anak kita cuburi ni boleh menjadikan dia sebagai kerjaya. Cuma pada tahap ni, pada pendapat saya, lebih kepada education lah. Kalau dia lebih cenderung, lebih bagus untuk menjadi seorang engineer ke, menjadi seorang doktor ke, arahkanlah belah situ. Tetapi pembangunan sukan ni tadi bukan sia-sia tu. Daripada sukan mungkin menyebabkan dia tu bagus dalam akademik. Sebab dia, walaupun dia main bola terror tak terror kan, kelam-kelam, tak tahu apa benda, tapi benda tu buat dia confident, buat dia bergaul dengan kawan-kawan yang membantu dia dalam education. So jangan menganggap bila kita hantar anak-anak untuk pergi sukan, matlamat dia nak jadi pemain profesional. Kalau dah layak untuk pergi ke arah tu, alhamdulillah kan.
Kalau tak boleh, ada sisi-sisi lain yang sukan ni boleh membantu anak-anak kita untuk membantu dia menghadapi sepak terajang dunia dia masa depan ni. Ya, dia boleh main untuk universiti, boleh main untuk syarikat dia bila dia kerja nanti, kan. Nak mengorat anak coach ke pun boleh nanti. Kira sikit main bola boleh mengorat anak coach. Oh. Contoh kan, dapat jadi player, dapat jadi menantu coach pun okey lah. Kejayaan juga tu. Keturunan lah, jadi keturunan bola lah. Alright, so kita ada Encik Ubi Rebus bila nak buat episod kedua. InsyaAllah lah kita akan panggil lagi Tuan Asrul ni, dia banyak cerita sebenarnya. So itu belum cerita pasal bagaimana falsetto, vibrato, cara dia menyanyi, pitching dia bagaimana tak lari. So mungkin Tuan Asrul boleh ada nyanyi sikit ke sebelum habis ni atau chorus sikit ke apa? Mungkin? Boleh aku. Tak kisahlah lagu bola ke, lagu Merdeka ke apa ke kan, sebab kita dah nak habis ni. Okey, sempena Merdeka tu kita kena menyanyi bersama-sama lagu Merdeka ni. Tanggal 31 tu. Okey, satu. Abang nyanyi saya dengar. Kalau tak nanti tak dengar suara abang. Silakan. Tanggal 31 bulan 8 57 Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka. Ya pasti menjadi apa tu lirik dia pun lupa. Tak apa. Ada masa lagi. Belah malam ni. Ada masa lagi. Alright, Tuan Asrul. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dan terima kasih kepada rakan-rakan yang lain yang sanggup berjuang bersama. Jadi mungkin kita punya kru di sini. So ada pemenang ke? Macam mana? Okey, pemenang dia adalah Puan Nurul Hazal. Ke siapa ni? Cik Ubi Rebus ke siapa? Dia orang tengah buat pemilihan ni antara yang finalis. Siapa yang menang? Puan Nurul Hazal Betul? Okey, Puan Nurul Hazal. Anda telah berjaya menangi Jadi hadiah dia nanti kita rahsiakan Puan Nurul Hazal So nanti boleh PM kami untuk claim hadiah. So tak tahulah kami nak bagi apa, nak bagi karipap ke, nak bagi tudung ke So kita nak bagi sejadah ke apa tengok macam mana. So nanti kita hubungi Puan Nurul berada di Pahang tak salah saya. Betul kalau tak silap saya lah. Alright, jadi Tuan Asrul. Ada apa-apa pesanan terakhir supaya apa-apalah mungkin ucapan ke, kata-kata ke, pantun ke, silakan. Nak minta maaf ke apa benda silakan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih lah kerana menjemput saya dalam program ni tu. Saya ni hanyalah orang-orang biasa yang biasa-biasa. Tak ada apa pun yang nak dibanggakan. Okay. Kalau ada yang kebaikan tu boleh ambil lah. Kalau yang buruk tak payah ambil tu Tapi saya sempena Hari Merdeka esok ni tu yang ke-65 kita kalau boleh kena support lah pembangunan sukan, apa-apa jenis sukan pun untuk meletakkan Malaysia ni di mata dunia. Baru-baru ni kita menang juara dunia badminton double kan. Jadi mungkin ada yang berminat boleh hantar kelab badminton. Kan? Kalau yang perempuan tu hantar bola jaring. Sebab pendidikan untuk sukan ni kena bermula daripada usia yang awal. Kalau dah usia dah tua-tua baru nak start main bowling tu baling pun dah tak berapa nak betul kan. Walaupun tukar 2-3 coach masih tak jadi sebab kita tak biasa main daripada kecil. Jadi yang pemain sukan bowling boleh jumpa dengan Datuk Aziz, mungkin dapatkan personal coaching dengan Datuk. Pakai pula brand cap tu baju topi cap. Okay. Dan support lah. Kita akan buat friendly dengan Balok apa tadi? Balok FC InsyaAllah. Dan saya kata hopefully semua pendengar-pendengar boleh support hobi anak-anak ni. Kalau dia berminat melukis, ajar dia melukis betul-betul. Jangan sekadar bagi pensel dengan kertas lukis. Kita kena buat secara profesional. Dan saya kata selamat menyambut hari kemerdekaan esok. Ada yang bercuti lah. Okay. Saya serahkan balik kepada moderator kita yang handsome, Datuk Aziz.
Terima kasih Tuan Hasrul Erwan Tuan Hasrul Erwan. Jadi terima kasih atas perkongsian kesudian bersama Terima kasih bagi mereka yang join Terima kasih Puan Nurul Hazel kerana memberi support. Thank you sama-sama. Okey. Jadi Puan Nurul nak apa ni? Tudung ke apa ni? Nanti boleh WhatsApp kita tengok apa yang sesuai dengan Puan Nurul ni. Alright. Jadi terima kasih Tuan Hasrul Erwan. Program ni adalah program sepak terajang kehidupan yang ke-7. Kita bersama lebih banyak menceritakan tentang tadi pasal pisau, parang dan keris. Kita cerita juga pasal sukan sedikit dan especially basikal dan juga bola sepak. Jadi sama-samalah kita bergabung tenaga. Dan bagi mereka yang ingin menjadi panel ataupun nak menjadi panel jemputan ataupun guest, boleh beritahu kami dengan tajuk apa yang you nak share. So contohlah you nak share pasal cara masak sambal yang betul pun boleh, kita tak ada masalah. Kan, apakah sepak terajang dalam masak sambal lah contohnya So mungkin cili dia ada yang kecil, ada besar, jenis dia dan sebagainya, jenis-jenis bawang. Ramai orang yang tak ada kemahiran hidup. Jadi ini pun kita boleh kongsi Jadi Puan Nurul Hazel pun dia boleh kongsi, dia macam-macam benda saya tengok dia buat juga tu. Tuan Hasrul Alright. Jadi salam sayang, salam kerinduan daripada saya. So terima kasih kepada semua. Mungkin Tuan Hasrul last cakap dengan dia bang. Cakap apa? Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Jumpa lagi. Okey, tolong semua rakan like, share dan juga ajak kawan-kawan follow FB page saya Aziz Bashiran DSAB. InsyaAllah kita akan bersama panel-panel yang lain dan juga panel-panel yang pernah dipanggil pun kita akan panggil juga semula. Dan program kami sekarang ni kami buat siang santai sebab malam kami tak larat dah nak buat dan kita buat sekarang ni seminggu sekali dan kita buat ikut hari yang saya free Jadi biasanya kita buat lunch hour sambil-sambil minum dan sebagainya. So salam sayang, salam kerinduan, minta maaf zahir batin daripada saya. Kekanda di medan perang, adi dari medan seni. Kerana umur yang panjang dapat kita berjumpa lagi. I love you all. Assalamualaikum. Maaf zahir dan batin.